姐妹们平安，感谢上帝带领我们即将走完新年的第一个月，让我们来颂扬我们信实的上帝。Saudara sekalian, salam sejahtera. Kita bersyukur kepada Tuhan di dalam tahun yang baru ini kita hampir saja sudah melewati bulan pertama bulan yang baru ini. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berlimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap hari nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah sediakan. Besar setiamu kepadaku. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changes not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. 感谢上帝，今天我们能够请到多芒灵粮堂的堂牧Yogi传道来正道。Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita dapat mengundang Guru Injil Yogi, Gembala Sidang dari GSRI Tomang. Beliau akan menyampaikan firman Tuhan. Kami terima kasih dan kami persilakan Guru Injil Yogi. Selamat tahun baru kepada ibu-ibu KW GSRI Kartini. Senang sekali pada saat ini saya bisa bersama-sama menyampaikan firman Tuhan, dan khususnya bersama Muse Neti Lintang ini. Saya senang sekali bertemu dengan beliau meskipun lewat Zoom seperti ini. Terima kasih. 感谢上帝，恭祝大家新年蒙恩。我非常感谢神能够跟大家在一起见面，也很高兴能够跟林牧师在一起同工。 Luar biasa sekali, tetap bersemangat. Ini kaum wanita meskipun terbatas karena pandemi, tapi tetap punya semangat untuk merenungkan firman Tuhan. 我觉得很了不起，虽然我们有很多的局限，但是我们还可以在网上聚会。 Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk undangan yang diberikan, dan terima kasih buat Muse Neti yang menerjemahkan. Saya tidak bisa bahasa Mandarin, tetapi ini sebuah pengalaman berharga pertama kali buat saya. 非常感谢神，也谢谢你们的邀请。这是我第一次
讲到用这个翻译，我从来没有过这样的经验。 Sebelum kita membaca satu bagian dari firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. 让我们祷告， Bapa di dalam surga, terima kasih. 天父，我们感谢你， Kesempatan Tuhan yang berharga ini kami boleh membaca firman Tuhan dan merenungkannya. 你给我们宝贵的机会，能够阅读，也能够思想你的话语。 Terlebih dalam ibadah kesempatan ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan juga berdoa. 尤其是在这段时间，我们可以一同赞美神，可以一同祷告。 Tuhan berkati kami dimanapun kami berada. 愿主赐福我们，不论在什么地方， Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam kesempatan ini. 让神的名被高举的荣耀。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告奉主耶稣的名 Amin. ，Amen。 Saya akan mengambil satu bagian firman Tuhan dari Nehemia pasal yang pertama ayat yang ke-9. 我要选择这个尼希米记第1章第9节。 Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. 尼希米第1章第9节，但你们若归向我，遵守遵行我的诫命，你们被赶散的人，虽然在天涯，我也必从那里将他们召聚回来，带到我所选择立为我名的居所。 Nehemia adalah seorang Ibrani yang ditawan di dalam pembuangan di Babilonia. 尼希米是一个被掳到外邦的一个犹太人， Meskipun ia statusnya budak, tetapi ia memegang posisi sangat penting di istana Persia, yaitu menjadi juru minuman Raja Artasasta. 他虽然是犹太人，可是他在波斯有一个很高的职位，就是做王的酒政。 Sebagai juru minuman raja, ia harus mencicipi anggur sebelum minuman itu diberikan kepada raja. Kalau-kalau minuman itu bisa saja diracuni, atau ia pun harus menentukan apakah anggur itu berkualitas atau tidak untuk diberikan kepada raja. 那么做王的酒政的任务是什么呢？就是每一次王还没有喝这个饮料的时候，他自己要先喝，看看有没有毒，或者是这个饮料的品质好不好。 Pasal pertama ini sudah langsung membicarakan bagaimana Nehemia waktu itu sangat prihatin dengan kondisi bangsanya. 在那个时候呢，尼希米非常关心他的国家的这个前途命运。 Meskipun sebagian telah dibebaskan sebagai tawanan, tetapi kerabat Nehemia datang waktu itu ke Puri-Susan dan menggambarkan gambaran yang suram tentang kondisi Yerusalem yang tidak terlindungi. 当时尼希米有亲人从犹太地来到他的地方，就是告诉他这个犹太人的状况。 Kerabat Nehemia, Hanani ini menggambarkan Yerusalem sebagai tanah yang runtuh, yang tidak terlindungi, dan dalam keadaan yang hancur. 哈拿尼就是他的家属从犹太地来，告诉尼希米，他们国家的状况是很凄凉的。 Nebukadnezar yang waktu itu menghancurkan Yerusalem dan khususnya tembok itu sampai saat itu belum diperbaiki. 当时这个耶路撒冷的城墙是被巴比伦王尼布甲尼撒所拆毁，一直到尼希米的时代，这个城墙还没有再一次的被建造。 Kota di dalam Alkitab merupakan satu tempat yang penting. Dan kalau kota tidak terlindungi, maka biasanya kalau ada serangan musuh, maka habislah kota itu. Atau tembok juga penting untuk memisahkan dan menjagai bangsa tersebut dari pengaruh bangsa lain ke dalam bangsa di dalamnya. 这个城是非常重要的，住在城里面的就有安全，还有城墙也是有保护的作用，免受外人的攻击。 Nehemia 1 ayat keempat menggambarkan
bagaimana ia berkabung sampai akhirnya ia memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk memperbaiki bangsanya. 第1章第4节给我们看见尼希米听见国家的这个耶路撒冷的城墙捣毁的时候被毁坏。第4节说：“我听见这话就坐下哭泣，悲哀极热，在天上的神面前尽是祈祷。” Setelah bergumul, berdoa, berpuasa, Nehemia membulatkan tekadnya dan komitmennya untuk menjadi bagian dari solusi perbaikan yang diperlukan oleh bangsanya. 经过禁食祷告挣扎的时候以后，他就觉得他要在建造城墙的事工上能够有份。 Nehemia berdoa. 尼希米祷告， Seorang Nehemia dengan kedekatan kepada raja tidak langsung meminta pertolongan kepada raja, tetapi ia terlebih dahulu berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk bangsanya. 尼希米虽然是一个九正，就是在王的左右，但是他有困难的时候，他没有先来到王面前，他先祷告，他先求上帝。 Pada saat seseorang berdoa syafaat bagi bangsanya, ia berdoa seperti menanggung penderitaan orang lain. 他为自己的国家代祷，好像就是他替别人担当这个忧患。 Doa memberi kita keberanian untuk mengambil keputusan pada saat keadaan sulit. 祷告给我们力量，给我们勇气，叫我们在困难的时候能够做一个决定。 Doa menolong kita untuk menyerahkan masalah kita kepada Tuhan dan menyerahkan hasilnya juga kepada Tuhan. 祷告帮助我们把事情、把我们的心交托给神。 Banyak kali orang salah mengerti tentang doa. Mereka melihat doa sebagai kesempatan buat kita untuk merubah rencana Allah. 很多人有错误的思想，他们认为说祷告是一个好机会，能够改变上帝。 Tetapi yang sebenarnya adalah doa menolong kita untuk menempatkan perspektif kita pada perspektif Allah. 其实，祷告就是帮助我们用神的眼光来看事情。 Nehemia mencurahkan isi hatinya di hadapan Allah. 尼希米在神的面前倾心吐意， Ia menyadari benar bahwa kebijaksanaan yang ia miliki atau kebijaksanaan dan pengetahuan yang orang-orang sekitarnya miliki tidak cukup. 他深深觉得他自己的智慧还有他周围人的智慧是不够的。 Untuk bangsanya, ia harus bersandar kepada Allah yang hidup. 为做他的名著，他觉得他应该依靠上帝。 Banyak orang-orang yang merasa dirinya kuat, independen, puas dengan diri sendiri. Mereka tidak merasa perlu berdoa. 很多人觉得他自己很本事，不需要依靠神。 Banyak kali pengetahuan yang dirasa cukup membuat mereka tidak perlu datang kepada Tuhan. 有一些人觉得他有很丰富的知识，不需要来到神的面前。 Kalau kita melihat pada pasal yang kedua, di sana juga Nehemia menunggu waktu Tuhan sebelum ia bertindak dalam rencananya membangun tembok Yerusalem. 在尼希米第2章记载，他仍然祷告，在他还没有开始行动建造耶路撒冷的城墙以前，他还是祷告等候。 Banyak kali dalam menunggu Tuhan berkarya, kita perlu waktu, kita perlu bersabar. 很多时候，当我们安静等候的时候，上帝就做工，所以我们必须忍耐。 Kadang kita melihat seolah-olah Allah slow sekali dalam bertindak, tetapi sesungguhnya Allah tidak pernah terlambat. 很多时候，我们觉得上帝做事很慢，其实不是。 Pada hari ini kita masih berada di masa pandemi. 今天我们还在这个疫情当中， Mungkin ada keluarga yang merasakan krisis dalam rumah tangga, krisis dalam pekerjaan, keuangan, jemu atau stres terus berada di rumah. Sepertinya kenapa Allah membiarkan pandemi ini begitu lama? 也许有人在经济上、在家庭、在各方面都有
许多的困难，以至于他心中想：为什么神让我们这么久在患难里面呢？ Semua kita, anak-anak Tuhan, alangkah baiknya pada waktu nanti kita mendapatkan jawaban Tuhan itu, kita didapati hari ini berdoa memohon kehendak Tuhan untuk mengerti keadaan ini. 有一天，当上帝开路的时候，我们才觉得说，今天我们的祷告是很有意义的。 Di dalam pasal 1 dan pasal 2 adalah masa di mana Nehemia dia berdoa dan dia menunggu waktu Tuhan. 第1章、第2章给我们看见尼希米怎么样祷告，等候在神的面前。 Tetapi di dalam pasal ketiga digambarkan bagaimana Nehemia dalam actionnya bersama banyak orang bekerja membangun tembok Yerusalem. 但是在第3章，我们就看见尼希米以及他的一些同工就开始行动起来。 Kata bekerja sama lebih mudah dikatakan, tetapi seringkali sulit dilakukan. 一起同工说是容易，但是实行的时候不太容易。 Bukankah demikian juga yang kita perlu lakukan di dalam gereja? Bekerja bersama-sama. Seperti saat ini pun dalam keadaan pandemi secara online kita perlu bekerja sama dari tempat-tempat yang berbeda. 这岂不是我们在疫情中所应该做的吗？比方说，我们现在的聚会是线上聚会，要需要很多的人。 Masing-masing kita ini sangat unik diciptakan oleh Allah. Kita mampu melakukan pekerjaan sendirian, tetapi Allah juga menciptakan kita sebagai orang-orang yang interdependen, bekerja bersama-sama satu dengan yang lainnya. 有的时候我们觉得我们会自己做，但是上帝要我们跟其他的同工一同来合作。 Sama dengan gambaran tubuh Kristus, kita ini banyak tetapi satu di dalam tubuhnya. 我们虽然是很多，但是在主里面却是一个。 Dalam saat seperti ini, pada musim pandemi seperti ini, saya ingin kita melihat bagaimana Nehemia benar-benar mewujudkan visinya bagi kerajaan Allah. 在这样在疫情当中呢，让我们实行这个一起同工，一起做工。 Yang pertama adalah Nehemia membagikan visinya kepada bangsa Israel. Nehemia membagikan visinya kepada bangsa Israel. 我们看见尼希米跟他的同胞同工分享他的计划。 Kita perlu punya visi yang sama dalam melakukan pelayanan kita. 我们需要有共同的计划、共同的目标。 Kita tidak bisa bekerja sama-sama kalau masing-masing punya tujuan berbeda. 我们如果看法不一样，我们就不能够一起同工。 Bangsa Israel dalam unit kerjanya masing-masing punya tugas yang spesifik dan terukur, yaitu membangun kembali tembok Yerusalem. 他们需要一同来建造耶路撒冷的城墙。 Di pasal ketiga ada 7 kali kata memasang. Di dalam pasal ketiga ada 7 kali kata memasang. 在第3章有7次讲到他们建造。 Ada 3 kali kata dibangun atau membangun. 有3次讲到他们建筑。 Waktu saya membaca ini, saya iri rasanya. 当我读的时候呢，我很得到激励。 Saya ingin gereja saya juga melakukan perencanaan dan kemudian berdoa bersama-sama, lalu dieksekusi rencananya, dikerjakan dengan begitu cepat. Semua orang ambil bagian sampai selesai. 我也很盼望我所牧养的教会弟兄姐妹能够一起同工，让事情能够很快的成就。 Moto ke seluruh bumi beritakan Injil, itu tugas yang tidak mudah untuk dicapai. 往普天下传福音给万民听，我们需要同工。 Untuk tujuan itu, maka setiap orang dalam gereja masing-masing punya bagiannya.
这个往普天下去传福音不是一个人的，那是全教会弟兄姐妹要参与。 Ada orang yang melakukan perencanaan, ada yang mengajar, ada yang membina masing-masing komisi, ada yang ikut serta dalam pelatihan penginjilan. Semua ini sampai begitu banyaknya pekerjaan Tuhan di sana dilakukan dalam gereja kita. 在我们的教会有很多的施工，有的人是策划，有的人是实践，做这个部分，做那个部分。 Tujuan tertinggi dari semua ini adalah Allah dimuliakan dan namanya dikuduskan di bumi seperti di surga. 这一切呢的目的就是让神的名能够得到荣耀。 Semua pekerjaan di dalam gereja yang saya sampaikan tadi, itu perlu dituntun dengan visi yang sama dalam pikiran semua orang yang bergerak di masing-masing unit atau komisi dalam gereja. 在教会里面，每一个团契、每一个部门都一同的做工。 Yang menariknya dalam pasal ketiga Nehemia ini tidak tertuliskan nama Nehemia. 很有趣的，在第3章里面，我们没有看见尼西米的名字， Tetapi dituliskan nama-nama orang yang melakukan pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem. 但是我们看见有很多人的名字，他们是一起建造耶路撒冷城墙的人。 Sebagai pemimpin, Nehemia tahu bahwa apa yang dikerjakannya bukanlah tentang dirinya. 尼西米身为一个领袖，他知道这一切所做的不是为他本人， tetapi tentang kerajaan Allah, tentang pekerjaan Tuhan, dan setiap orang di dalamnya bernilai dan berharga bagi pelayanan Tuhan. 他知道他们所做的都是神的工作，所以每一个人是很有价值的。 Pada pasal yang kedua, Nehemia melihat bagaimana bangsa ini sudah ada di kota Yerusalem tetapi tidak membangun tembok itu. 在第2章记载，有一些从被掳的地方回到耶路撒冷的人呢，但是他们没有行动，没有建造城墙。 Nehemia susah payah memberikan motivasi, mendorong bangsanya, menyadari bahwa motivasi merupakan tantangan besar yang awalnya Nehemia harus hadapi bagi bangsanya. 尼西米所做的第一步呢，就是要启发他们，要激励他们起来，一同来建造城墙。 Motivasi merupakan kunci produktivitas yang diperlukan di dalam pelayanan. 我们引起别人的动机，引起动机，那是工作的主要开端。 Jadi dalam pasal 3 ini pada saat Yeremia menugaskan tiap-tiap orang melakukan pelayanan di tembok yang menjadi bagian mereka masing-masing, Nehemia benar-benar mengatur, mengorganisir dengan sungguh-sungguh. 这个第3章他们能够建造这个城墙，他们能够同工，是因为尼西米把工作分配得非常好。 Sebagai pemimpin, ia menghargai motivasi, semangat dari orang-orang yang dipimpinnya. Karena itu ia tidak main-main. 所以作为一个领袖，他非常欣赏，他非常重视每一个人所做的工作。 Nehemia memecah setiap proyek tembok itu menjadi unit-unit yang dapat dikelola oleh masing-masing kelompok. 这个耶路撒冷的城墙是很长的，所以呢，尼西米把它分段，叫每一个人呢能够取自己的一端。 Setiap orang beradaptasi dengan kekuatan dan kelemahan masing-masing orang. Sampai kemudian kalau diperhatikan ada 32 kali kata diperbaiki, memperbaiki, perbaikan dalam pasal ketiga ini. 这么多的人一同来建造城墙，是需要有很好的合作，很好的搭配。所以在第3章，我们看见有32次提到他们修造、他们建造这种的字。 Tubuh Kristus bukan saja organisasi, tetapi juga organisme yang hidup yang perlu diorganisir agar pekerjaan menjadi efisien dan efektif. 耶稣基督的身体就是教会，不是单单一个组织，乃是一个有机体。
Oleh karena itu, Nehemia tahu ia tidak bisa bekerja sendirian. Ia harus mendelegasikan, mempercayakan urusan kepada masing-masing kelompok. 尼西米知道他不能够一个人自己单独来做，所以他需要有很多的人，有很多的同工，很多的单位。 Setiap kita dipanggil untuk melakukan bagian kita dalam pelayanan. 我们每个人蒙召都有自己得到的一份的事工， Dan setiap kita perlu menyadari bahwa melakukan pekerjaan pelayanan ini adalah anugerah dari Tuhan. 我们需要知道，我们能够有份于工作，那是神特别的恩典。 Dengan demikian, setiap kita yang melakukan pelayanan, kita menyelesaikan pelayanan itu dengan baik. 如此呢，我们彼此的合作同工，我们把事情能够很好的完成。 Mempercayakan pekerjaan pelayanan bukan berarti mendikte atau menumpahkan semua tugasnya lalu meninggalkannya kepada orang lain. 我们信任一个人啊，不是说把工作交托给他就算了，我们就不再去理会了，不是这样。 Nehemia berkeliling untuk memeriksa, berbicara untuk menolong setiap orang yang bekerja untuk fokus pada tujuan pembangunan tembok Yerusalem. 尼西米不但把工作分配给许多人，而且他监督、他巡回、他巡逻。 Ayat 20 pasal yang ketiga dituliskan tentang Baruk yang bekerja dengan rajin membangun temboknya. 在第3章第25节就记载说，在第pasal 3 ayat 25 ya， 20 Mose. 在第3章第20节有一个记载，这里说有一个人叫做巴路，他竭力修造他的一段。 Tercatat di sana bagaimana Baruk ini bekerja dengan baik. 所以圣经记载有一个叫做巴路的人，他是那样的殷勤的、卖力的做工。 Nehemia tahu siapa melakukan apa dan bagaimana mereka melakukannya. 尼西米知道什么人做什么样的工作，他也知道每一个人的工作的状况。 Bahkan ada yang menyelesaikannya lebih dari satu dinding. Nehemia kenal orang-orang itu. 甚至于呢，有人做的更多，尼西米也知道，也认识那个人。 Pada saat kita melakukan pelayanan bagi Tuhan, ketahuilah bahwa Bapa memperhatikan apa yang kita pikirkan dan lakukan dalam pelayanan kita. 当我们做神的工作的时候，我们也要记得，上帝看见，上帝知道我们做的部分。 Yang ketiga kita lihat di sini adalah setiap pelayan, setiap orang masing-masing bekerja hingga selesai. 在第3章也给我们看见，他们不但是这些人分工合作，而且他们能够完成所交付的工作。 Ada 14 kali kata berdekatan dengan. 有14次讲到说，某人靠近某人，靠近某人。 Ada 15 kali kata di sampingnya. 有15次讲到说，在他的旁边，在他的旁边。 Hal ini menggambarkan tentang bagaimana setiap orang bekerja bersama-sama, berkoordinasi. 这个就告诉我们什么呢？告诉这许多的人呢，他们一同的合作。 Bahkan pada saat orang lain, orang di luar melihat mereka bekerja, orang bisa datang dan volunteer untuk membantu pembangunan tembok ini. 甚至于呢，外人看见了，外人也很受感动，也愿意参与。 Dedikasi dan semangat dalam pelayanan itu biasanya menular. 一个人的侍奉的心智，一个人的委身，很多时候是会传染，是会影响其他的人。 Bahkan dapat menyentuh dan mendorong hati orang lain untuk terlibat dalam pekerjaan itu. 我们的工作很多时候呢，我们尽心竭力的做，会感动一些人，也愿意跟我们一起做。 Setiap kita yang melayani juga menyadari harusnya bahwa ada harmoni yang terjadi antara individu dengan kelompok.
我们需要知道，当我们同心同工的时候呢，就有一个和谐的气氛。 Di dalam gereja tidak cukup punya orang-orang yang ahli, tetapi diperlukan orang-orang yang penuh dedikasi untuk membangun harmoni supaya mencapai tujuan yang Tuhan berikan bagi gereja. 教会不但需要有恩赐的人，教会也非常需要能够和谐的人。 Pasal ketiga menggambarkan pekerjaan yang beda-beda. 第3章给我们看见有各种各样的工作， Ada yang kerjakan di gerbang, ada yang bawa mengangkat batu bata, bahkan ada yang melakukan pekerjaan yang kelihatannya lebih ringan. 有的人呢，建筑；有的人呢，这个做好像比较轻松的工作。 Tidak ada tertulis ada orang yang meremehkan pekerjaan orang satu dengan yang lain. 没有一个人轻看别人所做的工作， Setiap bagian bergantung dari bagian lain agar semuanya berfungsi dengan baik. 那么每一段的工作，每一个单位的工作呢，都是有连贯性的。 Kalau diperhatikan pada ayat yang pertama, ada orang-orang yang melakukan pekerjaannya di luar keahliannya. 假如我们注意，有一些人呢，他所做的工作呢，是不是他的专长。 Imam besar termasuk para imam yang lainnya ikut membangun tembok. 我们看见在圣殿里面侍奉的祭司也参与建造城墙的工作。 Waktu saya di seminari, saya tidak pernah diajarkan bertukang. Saya rasa mereka juga waktu di seminari mereka tidak pernah diajarkan bertukang. 我在神学院呢没有被教导怎么样做建筑，我相信这些祭司们呢也没有做过建筑的工作。 Tetapi mereka punya semangat. Saya rasa mereka belajar dulu bagaimana melakukannya, kemudian bekerja membangun tembok. 但是这些祭司们呢很有心，我相信他们先学习怎么样做建筑工作。 Ada pejabat kota yang ikut kerja juga. Mereka tidak membangun pekerjaan tembok ini sebagai pekerjaan kasar dan merendahkan diri mereka. Ada tukang emas bahkan, ada pembuat minyak wangi juga. 那我们看见这些建造的人呢，有的是做官的，但是他没有看作这个建筑是很低微的，有的是做金的工作，有的是做香料的工作他们的这份是这业是做香料的，但是现在呢，这些人呢都一起来做建筑。 Bahkan ada juga bapak yang membawa putrinya untuk bekerja dalam pekerjaan ini. 甚至有的父亲呢，把他的女儿也带来一同做建筑。 Di gereja kita mungkin ada yang berkata, saya tidak mau jadi tim bersih-bersih gereja. Itu bukan karunia rohani saya. 有的人也许说，我在教会，我不适合做清洁的工作，我没有这个恩赐。 Sadar atau tidak, kalau kita memiliki karunia rohani, bahwa di dalam karunia rohani itu harusnya sejalan dengan semangat melayani. 这个侍奉的恩赐呢，是跟工作有关系的。 Ada begitu banyak pekerjaan Tuhan yang memanggil kita untuk terlibat. Baik pekerjaan itu cocok dengan karunia kita atau tidak. 有很多的工作需要我们做，也许那个不是我们的专长，但是我们需要参与。 Di dalam pasal 3 ini juga ada orang-orang yang tidak mau bekerja. 但是我们也看见，在第3章，有的人也不要做工， Ada juga yang ganggu. 有的人也是做搅扰的工作。 Tapi sebagian hampir 90% di sini dikatakan orang bekerja di samping satu dengan yang lain, memperbaiki dan membangun. 但是一般来说，大概有90%的人呢是手连手、心连心的一同来做工。 Apa yang dilakukan oleh Nehemia adalah lebih dari membangun tembok. 尼希米所做的工作是非常的多。
Ia membantu memulihkan umat Israel dari kehancuran dan keputusasaan, supaya mereka bisa memperbarui perjalanan hidup mereka bersama dengan Allah. 尼西米帮助那些从被掳的之地回国的那些人呢，重建他们的这个心智。 Bukankah itu juga yang dilakukan Kristus bagi kita? 这不是耶稣基督为我们所做的吗？ Ia meninggalkan kemegahan surga dan turun ke dalam dunia untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa. 耶稣基督从天上降世为人来到世上，要使我们人跟神恢复和好。 Ia lakukan ini agar kita punya harapan dalam iman dan perjalanan kehidupan kita pun menjadi punya arti. 耶稣基督来到世界，就是帮助我们要走这个走信心的道路。 Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan selesai. 我们不晓得疫情什么时候会过去。 Sama dengan di gereja Kartini, di gereja Tomang pun, aduh kami rasanya menunggu bisa kembali lagi terlibat pelayanan offline seperti dulu. 我想卡蒂尼跟我们的多曼灵粮堂都一样，很盼望能够恢复，好像过去一样。 KW itu merupakan bagian motor penggerak yang sangat efektif kalau di gereja di Tomang. 在我们多曼灵粮堂，这个姐妹团其实非常活跃的，是一个骨干。 Saya rasa demikian juga dengan gereja GSR yang lainnya. 我想其他的灵粮堂的姐妹部也是一样的。 Karena bukan hanya di dalam gereja, bahkan di rumah tangga, peran serta kaum wanita itu sungguh luar biasa besar. 因为姐妹们不是单单在教会有影响力，在家庭里面姐妹的影响力也很大。 Di tahun yang baru ini, saya belum terlambat ya, di tahun yang baru ini, kalau di antara kita belum ada yang melayani, ini saatnya kita bekerja bersama-sama membangun kerajaan Tuhan. 现在还是新年，那么我劝勉，假如有人还没有参与侍奉，让我们就现在开始吧。 Bukan hanya mendorong mereka yang sudah di gereja, tetapi yang juga anggota keluarga di rumah yang belum melayani, itu juga bisa didorong untuk melayani. Inilah kesempatan buat kita. 让我们也鼓励我们家人呢，也许有一些我们的家人也还没有参与侍奉，我们能够劝勉他们。 Konsekuensi dari percaya kepada Yesus adalah tindakan melayani. 一个人呢，如果相信耶稣基督，他接下去就是应该服侍，应该侍奉。 Ada iman, harus ada action. 有信心，应该要用行动。 Jadi dari kisah Nehemia di awal ini pasal 1, 2, dan 3, kita bisa belajar beberapa hal. 从尼西米第1章到第3章有好几件事我们可以学习。 Yang pertama adalah kita mulai setiap rencana tindakan pelayanan kita dengan doa. 第一，我们还没有工作以前，我们的计划还没有行动以前，我们要先安静祷告。 Yang kedua, setiap orang punya kesempatan untuk melayani karena kita semua adalah bagian tubuh Kristus. 第二呢，就是说我们每一个人都有机会服侍，因为我们是在耶稣基督的肢体里面。 Pasal 3 menggambarkan tentang kumpulan pria, wanita, imam, jemaat, pekerja pemerintah, pemimpin masyarakat, pedagang, suku-suku yang berbeda, orang asing, semuanya bekerja bersama-sama. 第3节给我们有看见各种各样的人，男的、女的，有的是祭司，有的是做各种不同职业的人，可是他们在建造城墙的事上，他们都取了自己的一份。 Yang keempat, mari kita sama-sama bekerja bagi Tuhan. Tidak ada yang superior atau inferior pada waktu kita melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. 第4点就是让我们大家一起起来吧，在侍奉神的工作上面，没有人是高等的，没有人是很低等的，都是一样的。 Setiap kita bekerja berdampingan, berdekatan satu dengan yang lainnya untuk membangun dan memperbaiki apa yang ada di dalam pekerjaan Tuhan.
我们每个人都是手牵手、肩并肩的，一同来做神的工作。 Yang terakhir saya ingin sampaikan adalah sudah seharusnya pada hari ini kita merubah paradigma. Bukan apa yang bisa gereja berikan buat saya, tetapi apa yang saya bisa kerjakan buat gereja, buat Tuhan. 最后我要说的就是说，不是要从教会得做什么，乃是我可以为神的教会做什么。 Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian untuk tetap semangat dan maju untuk melayani Tuhan. 愿神的话能够祝福我们，让我们继续向前进。 Mari kita berdoa. 我们同心， Bapa di surga, terima kasih. 天父，谢谢你， Panggilan Tuhan buat kami sebagai orang percaya itu sangatlah berharga. 你在我们身上的呼召是非常宝贵。 Dengan semua karunia yang ada pada kami, dengan semua yang kami miliki, kami rindu bisa melayani untuk kemuliaan Tuhan. 我们很渴慕用你所给我们的恩赐来侍奉。 Biarlah tahun ini kami makin lebih giat melayani Tuhan. 但愿今年我们能够更加努力， Keluarga kami pun juga makin giat melayani Tuhan. 让我们全家都能够侍奉。 Dan Tuhan, kami juga sebagai keluarga boleh sama-sama bertekun di dalam doa buat pekerjaan Tuhan. 身为神家里面的成员，让我们一同在祷告上一同同工。 Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. 上帝啊，你爱我们的民族， Ada begitu banyak pekerjaan pelayanan Tuhan yang menunggu di bangsa kami ini. 我们的民族有很多的工作等待我们去做。 Tuhan, biarlah kami terus bertekun di dalam doa, mendukung pekerjaan Tuhan, dan bahkan juga kami boleh terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. 帮助我们恒信的祷告，参与事工。 Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. 谢谢你，天父， Kami mohon letakkan hati-Mu di dalam hati kami, 但愿你把你的心放在我们里面， agar kami belajar lebih sungguh seperti Kristus yang mengasihi dunia ini. 让我们学习像耶稣基督爱这个世界。 Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. 我们把自己交托你， Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告奉耶稣基督的名字，阿门。 Amin. Terima kasih, Musa. Thank you。semuanya。谢谢 Yogi 传道给我们传讲非常有启发性的信息。Terima kasih kepada Guru Injil Yogi yang sudah membawakan firman Tuhan yang begitu inspiratif. 你西米心中受感动，建造耶路撒冷毁坏的城墙，为的是叫里面居住的人民能够安居乐业，能够安心的来敬拜神，来侍奉神。因为神要建立一群大能的子民，一群充满赞美的子民。Kami mengucapkan terima kasih kepada Guru Injil Yogi yang sudah membawakan firman Tuhan yang begitu inspiratif. Nehemia terpanggil untuk membangun tembok kota Yerusalem yang sudah dihancurkan. Membangun tembok ini supaya penduduk yang tinggal di dalam kota bisa tinggal dengan tentram, dengan senang, dan juga bisa dengan tenang menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Karena Tuhan ingin membangun suatu umat yang perkasa, umat yang penuh dengan puji-pujian. Kita angkat juga satu puji-pujian di buku edisi yang kedua, nomor 34. Umat Tuhan yang perkasa. Aku membangun umat perkasa dan yang penuh dengan pujian, yang mengikuti pimpinan Rohku dan yang memuliakan namaku. Bangunkanlah
pujian, yang mengikuti pimpinan Rohku dan yang memuliakan namaku. Bangunkanlah gerejamu, agar kami diteguhkan. Satukanlah kami ini dalam tubuh anakmu. Aku membangun umat perkasa dan yang penuh dengan pujian, yang mengikuti pimpinan Rohku dan yang memuliakan namaku. Bangunkanlah gerejamu, agar kami diteguhkan. Satukanlah kami ini dalam tubuh anakmu. Puji Tuhan, saya masih diberi kesempatan oleh Limuse untuk sharing sedikit untuk tahun 2021 yang telah saya lewatin, dimana kalau menoleh ke belakang, banyak pimpinan Tuhan yang telah menyertai kehidupan saya dan juga pekerjaan saya. Dan keluarga saya semua dalam keadaan sehat, maupun yang di sini dan juga yang di mama dan adik-adik saya di sana. Puji Tuhan semuanya. Dan sekarang kita telah memasuki tahun 2022. Kadang-kadang hati saya gentar untuk menghadapi tahun 2022 ini, di mana juga seperti misteri yang harus kita lewatin, yang kita tidak tahu. Mungkin ada kesusahan atau juga penyakit akan datang menimpa diri saya. Tapi yang saya tahu Tuhan ya dan amin. Di mana saya telah mendengar firman Tuhan. Selama kita memegang tangan Tuhan erat-erat, pasti akan bisa terlewati dengan aman. Sekian, amin. 感谢神给我机会做见证。回顾2021年，看见神在各方面带领我。神给我的家人，在本地的，在洛杉矶的母亲和弟弟们，都健康平安。进入2022年，我心中很战兢。不知道前面是否有苦难、疾病，但我知道神的应许总是阿们，是真实的。2022年，只要紧紧地抓住神的手，一定会平安度过生命的路程。阿们。Sore ibu-ibu semua, shalom. Saya akan menyaksikan bagaimana pertolongan, kebaikan, kemurahan Tuhan untuk saya dan keluarga. Waktu akhir tahun 2019 memasuki 2020, Boksu Sapret ada berdoa untuk tahun 2020 sebagai tahun anugerah. Boksu Sapret ada beberapa kali berdoa seperti itu. Waktu saya mendengar itu, saya sangat mengaminkan di dalam hati saya. Tapi waktu masuk tahun 2020, pas 1 Januari, Jakarta banjir besar, Jakarta terendam banjir, dan disusul dengan banjir-banjir berikutnya. Lalu waktu bulan Februari 2020 sudah terdengar mulai ada COVID di China, Indonesia belum ada. Tetapi berapa bulan kemudian di Indonesia juga sama, COVID sudah banyak di Indonesia, mal-mal tutup, restoran tutup, kantor-kantor tutup.
dengan adanya COVID tersebut semua mengubah kenyamanan hidup kita semua, mengubah gaya hidup kita, mengubah bisnis, keuangan juga berubah. Saya berpikir waktu itu kok Boksu Sapret bisa berdoa tahun anugerah gitu. Tapi di sini saya belajar anugerah itu bukan hanya untuk kesenangan secara jasmani saja, bukan untuk kenikmatan duniawi saja. Tapi anugerah kita yang paling besar adalah kita mempunyai Tuhan sebagai juru selamat. Itu adalah anugerah yang paling besar dalam hidup kita. Dan kesehatan, kelancaran, perlindungan, semua itu adalah bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Saya sangat bersyukur untuk semua pengajaran dari firman yang disampaikan melalui mimbar minggu maupun dari KW. Karena itu sangat menolong kami, memberi kekuatan kepada kami dan mendidik kami untuk tahu lebih banyak kebenaran akan firman Tuhan. Hal kedua yang saya mau saksikan di tahun 2021, saya dan Bunho mengambil keputusan yang sangat besar untuk pindah menetap di Australia di tahun 2022 ini. Keinginan untuk menetap itu bukannya sudah lama ya. Kami menginginkan pindah menetap di Australia. Cuma masih banyak kendala karena saat itu anak-anak masih sekolah, butuh biaya besar, bisnis juga sibuk waktu itu. Sejak pandemi ini bisnis juga udah mulai berkurang, anak-anak juga sudah cukup mapan, sudah bekerja, dan anak-anak sangat mendukung untuk kami stay di sana. Jadi kami mengambil keputusan di sana. Hati kami ada di GSRI Kartini. Saya merasa bertumbuh dewasa bersama GSRI Kartini. GSRI Kartini merupakan rumah kedua untuk saya. Terima kasih semuanya juga untuk bimbingan dari Limuse yang sering membimbing saya secara pribadi. Sekian kesaksian saya, terima kasih. Semangat terus untuk ibu-ibu. 在此我要见证神的恩典。记得在2019年底进入2020年的时刻，沙布列牧师在几次的祷告中说2020年是恩年，我心中很同意。然而在2020年1月1号雅加达已经发生大水灾，接下去就有许多的水灾。2020年2月，我们听说中国有瘟疫情，再过不久，这个疫情就到了印尼，造成我们生活巨大的变化。为什么恩年有如此之多的苦难？许多的行业都关门大吉。为什么牧师祷告说2020年是恩年呢？在此我就学习到，恩典不是单单世界上的安逸、身体的舒服，最大的恩典就是有耶稣基督做我们的救主。至于健康、顺利、保护，这些都是额外的利润，是红利。我很感谢神，教会礼拜天的讲坛以及姐妹团契的讲坛都很祝福我，帮助我。第二点我要做的见证就是经过很久的考虑与祷告，终于在去年我和夫君文和决定要迁居到澳洲。这不是很容易的事，因为前几年孩子们还读书，费用很大，生意也很忙，
现在因为疫情的关系，生意冷静得多，但我的儿女们都已经完成学业，而且都有很好的工作，我非常感谢神。因此现在我就可以实现多年前的愿望。我的心还是在嘎尔蒂尼灵粮堂，因为这是我第二个家。我的灵性在这个家成长，我感谢神，谢谢大家，也谢谢林牧师这些年日所给我的辅导，谢谢大家，加油！